Selamat kembali ke Judeocation di JNS TV. Berita tergempar. Seorang warga Israel telah dibunuh dan sekurang-kurangnya 6 lagi cedera dalam satu serangan pengganas di beberapa lokasi berhampiran Kochaf Yair pagi ini. Itu terletak di tengah negara. Nampaknya dua orang Arab, sekurang-kurangnya seorang daripada mereka mempunyai kewarganegaraan Israel, melepaskan tembakan di sekurang-kurangnya 6 lokasi. Majelis Daerah Shomron berkata, para pengganas telah melepaskan tembakan ke arah pengawal di luar komuniti Salfit sebelum melarikan diri. Kami masih coba untuk mengumpulkan semua butiran, tetapi kesimpulannya ialah rakyat Israel pagi ini sekali lagi menjadi sasaran di semua bahagian Israel, Samaria, dan pusat negara. Dengan plat nomor kuning, Arab Israel itu dapat bergerak kemana-mana dengan bebas. Masih tidak diketahui bagaimana dia boleh melepasi sekatan jalan raya di kawasan itu, tetapi dengan kad pengenalan Israel, ia menjadi lebih mudah. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, hari Ahad di Israel adalah hari bekerja. Ia adalah hari yang sangat sibuk. Anda ada askar-askar yang pulang ke pangkalan mereka. Anda ada kanak-kanak yang kembali ke sekolah. Jadi pengganas ini menggunakan hakikat bahawa dia mempunyai nombor plat kenderaan Israel, menggunakan hakikat bahawa dia mempunyai kad pengenalan Israel, berjaya melancarkan serangan di 6 lokasi berbeza. Salah seorang pengganas itu, sekali lagi, telah terbunuh. Seorang lagi pengganas telah ditahan. Dan keadaan di Israel sangat-sangat tegang ketika kita memulakan minggu yang baru. Mari kita berharap dan berdoa agar ini bukan permulaan kepada sebarang gelombang serangan pengganas, yang malangnya kita semua sudah terlalu biasa, baik di Judea dan Samaria maupun di seluruh negara. Untuk semua berita terkini mengenai insiden ini, mengenai serangan ini, sila layari jns.org sudah tentu, untuk maklumat lanjut apabila ia tersedia. Mengenai isu keganasan, ini sepatutnya menjadi cerita pertama yang kami bincangkan, tetapi malangnya, akibat serangan pagi ini, ia sebenarnya menjadi cerita kedua. Tetapi dua remaja perempuan Israel cedera, seorang parah, apabila seorang pengganas Arab melanggar mereka dengan kendaraannya. Kejadian ini berlaku di persimpangan Gush Etzion pada petang Ahad lepas. Ini terletak di Judea. Menurut paramedik Magen David Adom, mereka telah membawa dua mangsa ke Hospital Shaare Tzedek di Baitul Maqdis. Seorang gadis berumur 17 tahun berada dalam keadaan serius dengan kecederaan di bahagian bawah badan, manakala seorang lagi berumur 15 tahun mengalami kecederaan sederhana di muka. Sekali lagi, dua gadis di perhentian bas, dan mereka telah dilanggar dengan sengaja oleh seorang pengganas Arab. IDF mengumumkan bahawa seorang askar telah menetralkan pengganas itu dalam masa yang sangat singkat. Syukur kepada Tuhan. Orang Arab yang melakukan serangan ini, seorang lelaki berumur 31 tahun dari Hebron, kemudiannya meninggal dunia akibat kecederaannya kerana askar bertindak dengan sangat pantas di situ. IDF telah menjalankan serbuan pada petang Ahad di Hebron di dalam rumah pengganas itu, menyoal siasat ahli keluarga dan rakan-rakannya. Jadi malam Ahad lepas, saya sedang duduk di atas sofa, menonton TV, dan tiba-tiba saya menerima laporan di telefon saya tentang kemungkinan serangan pengganas di persimpangan Gush Etzion. Itu betul-betul hanya 1,5 batu dari rumah saya, dan dalam beberapa menit saya dengar bunyi ambulans. Bukan satu siren saja, tapi bunyi ambulans tanpa henti selama kira-kira 5 menit. Dan apa yang berlaku? Seorang jihadis Arab menggunakan keretanya sebagai senjata. Dia memutuskan untuk melanggar gadis-gadis muda, remaja, yang sedang menunggu bas atau menunggu tumpangan. Inilah realiti kami di sini. Dan sekali lagi, saya harap ini bukan satu gelombang. Kita telah melihat kejadian melanggar dengan kereta oleh golongan Islamis di seluruh Israel dan sebenarnya di seluruh Eropa juga. Dan saya tidak perlu mengingatkan Anda tentang 11 September 2001 ketika ia adalah kapal terbang dan bukannya kereta. Tetapi prinsipnya sama, menggunakan kaedah pengangkutan sebagai senjata. Matlamatnya adalah untuk membunuh, menimbulkan ketakutan, dan menyebabkan panik. Dan kenapa langgar gadis-gadis ini? Kerana mereka adalah Yahudi dan mereka adalah rakyat Israel. Kerana hakikat bahawa kita sedang berperang dengan Iran, berperang dengan Hezbollah di Lubnan, dan di semua medan lain. Serangan ini hanya mendapat liputan kira-kira 15 saat di semua saluran TV utama semasa rancangan berita waktu perdana mereka. Kali terakhir saya dengar, gadis yang cedera parah itu sedang dibawa masuk ke bilik pembedahan. Orang ramai perlu faham bahawa realiti gadis ini dan keluarganya mungkin telah berubah selama-lamanya bergantung kepada tahap kecederaannya. Jadi, janganlah kita memperkecilkan serangan ini hanya kerana tiada siapa, alhamdulillah, yang terbunuh. Malangnya pagi ini ada seseorang yang terbunuh. Matlamat serangan di Gush Etzion adalah untuk membunuh. Hanya kerana pengganas itu tidak berjaya sepenuhnya, tidak bermakna kita harus memperkecilkan apa yang telah berlaku.
Dan sebagai makluman, akibat daripada kejadian itu, keluarganya kini akan menerima bayaran daripada pihak berkuasa Palestin sebagai sebahagian daripada program bayar untuk membunuh mereka. Sepanjang hayat mereka, mereka akan menerima allowance bulanan hasil sumbangan pihak berkuasa Palestin. Saya hanya ingin memuji para askar yang bertugas di persimpangan Gush Etzion kerana berjaya menumpaskan pengganas itu dan menghalang pertumpahan darah yang lebih besar. Dalam kebanyakan kes ini, pengganas itu juga mempunyai senjata bersamanya, sama ada pistol atau pisau. Dan selepas menggunakan keretanya untuk merempuh, dia keluar dan cuba menghabiskan mangsa-mangsa yang telah cedera. Syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada IDF kerana berjaya menghalang kira-kira 95% serangan yang dirancang di Judea dan Samaria. Tetapi kita semua mesti terus berwaspada kerana ramai jiran kita malangnya mahu kita dihapuskan dari muka bumi. Dan kejadian pagi ini hanyalah satu lagi bukti tentang perkara itu. Jadi apa yang berlaku di Gush Etzion dan di tengah Israel hari ini, itulah salah satu bentuk keganasan. Dan sepanjang beberapa minggu lepas, kita telah bercakap tentang banyak lagi jenis keganasan lain. Keganasan pertanian, di mana orang Arab cuba memadamkan sejarah Yahudi dengan memusnahkan tapak arkeologi. Kita juga pernah bercakap tentang keganasan alam sekitar sebelum ini, di mana orang Arab yang tinggal di bawah PA membakar sampah mereka, mencemarkan udara dan juga membiarkan air kumbahan mentah mengalir ke dalam sungai. Dan sekarang, apabila suhu meningkat di luar dan musim panas di Israel, kita terpaksa berdepan dengan keganasan dalam bentuk kebakaran dan pembakaran sengaja. Perkara ini berlaku setiap tahun. Apabila cuaca panas di luar dan semuanya kering, kumpulan Arab di Judea dan Samaria, serta bahagian lain negara cuba membakar Israel hingga musnah. Ini adalah laporan daripada Hatzolah Judea dan Samaria, juga dikenali sebagai penyelamat tanpa sempadan untuk minggu ini. Beberapa insiden berlaku di kawasan Samaria dan Lembah Jordan. 10 titik kebakaran yang disyaki sengaja dibakar di sepanjang jalan Gilad di Samaria. Di Lembah Jordan, pesawat pemadam kebakaran dan sebuah helikopter sedang membantu usaha memadamkan kebakaran yang berlaku lebih awal. Anggota bomba telah berjaya mengawal kebakaran berhampiran Har Braha. Sekali lagi kita kembali kepada laporan di sini daripada Hatzolah Judea dan Samaria. Di Jalan Gilad di Samaria, anggota bomba kini sedang bertugas di 4 lokasi kebakaran utama sepanjang laluan tersebut. Asap tebal sedang menutupi jalan dan pasukan sedang berusaha memadamkan kebakaran. Polis dari daerah Samaria berada di lokasi untuk mengawal lalu lintas di sepanjang jalan tersebut. Seorang penyiasat kebakaran dari Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Israel berada di tempat kejadian dan setakat ini telah mengenal pasti 10 titik permulaan kebakaran yang berasingan. Anggota bomba dan sukarelawan yang dibantu oleh pasukan dari pihak berkuasa alam semula jadi dan Taman Israel serta pekerja ladang tempatan sedang berusaha memadamkan kebakaran yang berlaku lebih awal berhampiran mata air Ain Sukkot. Itu terletak di Lembah Jordan. Pasukan melaporkan terdapat 3 front kebakaran yang masih aktif dan keadaan muka bumi yang sukar yang di beberapa kawasan menghalang usaha pemadaman kebakaran dari darat. Pesawat dari Skuadron Pemadam Kebakaran Elat dan sebuah helikopter dari Unit Udara Polis Israel sedang membantu dalam usaha memadamkan kebakaran itu. Itu semua hanyalah satu laporan pada satu hari minggu lepas. Saudara-saudari, beginilah keadaannya sepanjang musim panas. Apa yang diperlukan hanyalah beberapa batang mancis dan sedikit bahan mudah terbakar. Dalam beberapa kes, tayar yang dibakar dilemparkan ke dalam kebun dan ladang orang Yahudi. Jadi jangan silap faham tentang perkara ini. Sebilangan besar kes ini bukanlah kebakaran yang berlaku secara tidak sengaja. Ia adalah cubaan untuk membakar kebun, ladang, dan juga rumah orang Yahudi. Dan akhirnya untuk membunuh orang Yahudi. Ini adalah satu lagi bentuk keganasan, memang begitu. Dan ia dipanggil pembakaran. Dan ini mungkin yang paling sukar untuk dicegah, kerana ia berlaku dalam beberapa saat sahaja dan merebak ke seluruh negara kita yang kering. Komuniti di Judea dan Samaria sangat sedar akan realiti ini. Ramai yang mempunyai kenderaan bomba dan peralatan lain khusus untuk menangani isu ini, tetapi ia bukanlah satu sistem yang sempurna. Mari kita berharap musim panas yang tenang di bahagian ini, dan mari kita berharap mereka yang cuba membakar negara Israel akan ditangkap oleh pihak penguatkuasa undang-undang. Seterusnya, pasukan tentera yang bertindak berdasarkan maklumat risikan daripada IDF dan Agensi Keselamatan Israel telah menahan 3 pengganas yang sedang bersiap sedia untuk melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Menashe di Samaria. Pasukan tentera kemudiannya menemui senjata api buatan sendiri yang disembunyikan di bawah tanah. Mari kita saksikan klip ini daripada IDF. Jadi itu hanyalah satu laporan daripada satu operasi keselamatan minggu ini di kawasan tersebut. Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak operasi serupa yang dijalankan oleh lelaki dan wanita berani IDF setiap malam. Dan itulah perbezaan sebenar antara Judea dan Samaria dengan Gaza. Di kawasan ini, IDF boleh masuk dengan anggota di lapangan setiap malam apabila risikan menunjukkan serangan akan berlaku.
Di Gaza, kami tidak mempunyai anggota di lapangan, dan Hamas bebas membina terowong keganasan serta menghasilkan roket sehingga berlakunya peristiwa 7 Oktober. Mari kita terus berdoa untuk kesejahteraan tentara kita yang melindungi kita di sini di Israel, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan satu lagi laporan daripada Palestinian Media Watch mengenai kebencian anti-Israel dan hasutan kepada keganasan daripada kononnya rakan damai kita di pihak berkuasa Palestin. Pada akhir bulan Mei di televisyen rasmi PA, satu lagi seruan untuk memusnahkan orang Yahudi. Dan tidak, seperti yang dikatakan oleh PMW, ini bukan video dari Jerman Nazi 80 tahun yang lalu. Ia adalah pihak berkuasa Palestin yang dibiayai oleh Barat hanya 10 hari yang lalu. Seperti yang dilaporkan, TV rasmi PA sekali lagi menyiarkan doa untuk memusnahkan orang Yahudi oleh seorang pemimpin agama PA. Dan doa itu kini seakan-akan menjadi ulangan tetap di saluran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh pegawai agama ini, petikannya, hitung mereka dan bunuh mereka satu persatu, dan jangan tinggalkan walau seorang pun. Itu dari televisyen rasmi pihak berkuasa Palestin, 22 Mei 2026. Mari kita saksikan klip tersebut. Ya Allah, teguhkanlah langkah kami dan berilah kami kemenangan ke atas kaum kafir. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun yang zalim, melainkan Engkau hancurkan. Ya Tuhan sekalian alam. Ya Allah, uruskanlah musuh-musuhmu dan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu dan bunuhlah mereka satu persatu dan jangan tinggalkan walau seorang pun daripada mereka. Seperti yang dikatakan oleh PMW, seruan untuk pembunuhan beramai-ramai sepatutnya tidak boleh diterima dalam mana-mana upacara keagamaan. Namun, di masjid-masjid dalam pihak berkuasa Palestin, seruan seperti ini terhadap rakyat Israel dan Yahudi adalah perkara biasa dan disebarkan kepada semua rakyat Palestin melalui TV rasmi PA. Fenomena ini amat berbahaya, seperti yang ditunjukkan oleh PMW, kerana lebih 90% rakyat Palestin menganggap diri mereka beragama. Oleh kerana firman Allah tidak boleh dipersoalkan, perbuatan membunuh orang Yahudi sering dikatakan sebagai satu bentuk ibadah Islam, menurut PA. Dalam 2 tahun kebelakangan ini sahaja, TV PA telah menyiarkan khutbah yang berdoa untuk pemusnahan orang Yahudi sekurang-kurangnya 8 kali oleh pegawai agama PA yang terbaru pada 22 Mei. Persoalannya ialah, sampai bila negara-negara akan terus membiayai PA secara membuta tuli, sedangkan wang mereka digunakan untuk kebencian dan hasutan? Sampai bila Israel akan terus membiarkan PA wujud, sedangkan itulah realitinya? Saya faham kita kini sedang berperang di banyak medan, tetapi apabila keadaan reda dengan Iran, Lubnan, dan Gaza, kita perlu memberi perhatian kepada realiti ini, yang bukan di sempadan kita, tetapi di dalam sempadan kita sendiri. Perkara ini telah berlarutan selama lebih 30 tahun. Pada tahun 2000, ia meletus dalam bentuk intifada kedua, atau seperti yang saya panggil, Perang Oslo. Ya, IDF secara fisikal menghentikan 95% serangan, tetapi di sini kita bercakap tentang pencucian minda generasi kanak-kanak seterusnya dalam PA. Tetapi seperti yang saya katakan, ada sesuatu yang boleh dilakukan. Jika mereka tidak mempunyai dana, mereka tidak boleh menghasilkan sampah ini. Dan jika Israel kata cukup-cukuplah, mereka boleh hentikan semuanya. Sudah tiba masanya kita fikirkan masa depan untuk jiran-jiran kita. Kerana apa yang mereka lihat di TV, di media sosial, di sekolah, dan di masjid, semua ini akan memberi kesan kepada generasi seterusnya di sini, di Israel. Sudah tiba masanya untuk hentikan semuanya buat selama-lamanya. Sekarang, cerita seterusnya benar-benar buat saya marah. Ini adalah tajuk utama Times of Israel dari malam Sabtu. 9 rakyat Palestin cedera dalam amukan peneroka di Hawara. Askar IDF dilihat memukul seorang lelaki. Itu tajuk utama. Dan kemudian di bahagian bawah artikel itu, ia menyatakan, pasukan pertahanan Israel berkata bahawa askar dan pegawai polis sempadan telah dihantar ke beberapa lokasi di Hawara selepas menerima laporan mengenai kecurian ternakan milik orang awam Israel. Sekarang, saya masih cuba untuk mengumpulkan butirannya. Tetapi tajuk artikel itu langsung tidak menyatakan bagaimana perkara ini bermula, yaitu, orang Yahudi telah dirompak. Ternakan mereka telah dicuri. Dan sekali lagi, saya bukan mahu membenarkan keganasan, tetapi saya katakan tajuk utama itu sudah pun menyalahkan apa yang dipanggil peneroka. Hanya kemudian mereka menyebut, oh ya, orang Yahudi sebenarnya yang diserang. Artikel itu juga kerap memetik agensi berita PA, Wafa. Ini adalah pihak berkuasa Palestin yang sama, di mana pemimpin agamanya menyeru kepada kematian orang Yahudi. Dan itu yang kamu nak percayai untuk mendapatkan maklumat yang boleh dipercayai. Saudara-saudari, berapa kali kita dah bincangkan tentang dakwaan keganasan peneroka sepanjang beberapa minggu lepas. Dan kemudian barulah kita diberitahu bahawa orang Yahudi yang sebenarnya diserang. Tajuk utama ini benar-benar mengelirukan tentang realiti sebenar cerita ini.
Saya faham jika Anda mahu mengatakan Anda menentang keganasan. Saya sangat faham perkara itu. Tetapi media perlu melaporkan apa yang sebenarnya berlaku. Dan mereka tidak melakukannya. Dan pada masa yang sama, menggunakan agensi berita yang tidak boleh dipercayai yang kononnya sebagai agensi berita dalam saluran berita rasmi pihak berkuasa Palestin. Maksud saya ialah, berhati-hati dengan apa yang Anda baca. Kita teruskan. 1 detik bersejarah dalam dunia budaya Binyamin. Binyamin, sudah tentu, adalah kawasan yang terletak di utara Baitul Maqdis. Bulan depan, amfiteater Telmonim yang baru akan dirasmikan di Hutan Aron. Ini terletak di tengah-tengah blok Dolev Telmonim. Tempat ini merupakan kompleks persembahan terbesar yang dibina di Binyamin dan akan memberi perkhidmatan kepada penduduk kawasan tersebut dengan acara budaya, aktiviti riadah, dan persembahan sepanjang tahun. Sebaik sahaja semua kerja siap, amfiteater ini akan dapat menampung sehingga 3.000 penonton, menjadikannya tempat persembahan terbesar di rantau ini. Amfiteater baharu ini, yang pertama seumpamanya di Binyamin, buat pertama kalinya akan membolehkan persembahan berskala besar diadakan di kawasan tersebut dan membawa artis serta penghibur terkemuka ke tengah-tengah Binyamin. Jadi kenapa saya bercerita kepada Anda tentang sebuah amfiteater baharu? Adakah ini benar-benar berita utama di seluruh dunia? Dan jawabannya adalah, ya, sudah tentu. Projek-projek seperti ini membuktikan bahwa Israel benar-benar melabur untuk memastikan kehidupan Yahudi kekal di kawasan tersebut. Tiada lagi perbincangan tentang pengunduran dan konsesi, serta mewujudkan sebuah lagi negara di antara Jordan dan Mediterranean yang sudah tentu akan menjadi sebuah negara pengganas yang menghadap Tel Aviv. Kita pernah melalui jalan itu sebelum ini, dan ia mengakibatkan kematian ribuan rakyat Israel. Kita telah menyerahkan tanah, tetapi kita tidak mendapat keamanan. Sebaliknya, kita mendapat peperangan dan keganasan. Jadi, amfiteater terbuka dengan 3.000 tempat duduk ini adalah satu lagi simbol ke arah kehadiran tetap Yahudi di wilayah teras warisan nenek moyang kita yang disebut dalam Alkitab. Jadi, tania kepada Israel Gantz, Gubernur Majelis Daerah Binyamin, dan semua rekan saya yang lain di kawasan itu. Di sini, ini adalah satu lagi contoh penubuhan kehadiran tetap Yahudi di Judea dan Samaria. Sebuah sekolah menengah yeshiva baru telah dibuka di Kfar Tapuach untuk tahun persekolahan 2026-27. Ini akan dikendalikan oleh Yeshivot Bnei Akiva dan Pusat Ulpanot selepas rangkaian tersebut memenangi tender yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Samaria. Institusi baru yang dinamakan Yeshivat Bnei Akiva Tapuach ini akan memberi perkhidmatan kepada pelajar dari Blok Kedma, termasuk mereka dari Kfar Tapuach, Rehelim, Migdalim, Nove Nehemia, Eviatar, dan Rehavam, serta komuniti lain di kawasan tersebut. Penubuhan yeshiva ini adalah sebahagian daripada pelan pendidikan 5 tahun Majelis Daerah, di mana mereka melaburkan puluhan juta shekel untuk membangunkan dan menaik taraf sistem pendidikan, serta membuat persediaan untuk kadar pertumbuhan tinggi di rantau tersebut. Sebuah sekolah menengah akan dibuka pada musim luruh ini di Samaria. Jadi kenapa? Adakah ia layak dijadikan berita? Pada zahirnya tidak. Tetapi seperti yang saya katakan dalam cerita tentang amfiteater itu, ini adalah satu lagi contoh menanam benih untuk masa depan supaya bahagian negara ini kekal di tangan Yahudi untuk generasi akan datang. Ya, kerajaan boleh berubah pikiran, dan kita semua telah melihat pada tahun 2005 di Gush Katif, di Gaza, dan di utara Samaria, apabila semua orang Yahudi dan seluruh komuniti mereka telah dikeluarkan dan rumah-rumah mereka dimusnahkan. Tetapi semakin kita mengiktiraf kawasan-kawasan ini sebagai sebahagian daripada negara kita, semakin kurang kemungkinan perkara itu berlaku. Dan suatu hari nanti, tidak lama lagi, kedaulatan penuh Israel ke atas kawasan ini. Terima kasih kerana bersama kami di Judea Occasion di JNS TV. Saya ingin memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di sini. Penerbit Barbara Kamenov, jurutera Aaron Wagoner, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, dan pemurus Tesen Yuris Feretsky, serta penyunting video kami, Olga Sinatov. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Pastikan Anda melayari JNS TV untuk semua kandungan hebat yang disediakan. Layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Beri kami super thanks dan pastikan Anda melanggan. Kami akan berjumpa Anda minggu hadapan di sini dalam Judeocation, hanya di JNS TV.